ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabatil anbiya wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadrati asy-syekh Atha As-Sandari sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan ditanyai setengah mereka itu, adakah didapat oleh orang yang maksiat itu manis taat? Maka katanya tiada oleh orang yang mencita pada maksiat. Ini sambung lagi berkaitan dengan adab. Adab si Abi Salik para arifin, iaitu bertegas dalam melawan hawa nafsu. Di sebelum ni Huzaifah mana dia berkata, seorang laki-laki yang diberi pilihan bukui kepala tengkok dia tu lebih baik daripada mana kata beristeri dalam fitnah. Kerana beristeri dengan jalan fitnah itu kesan dia cukup besar. Dan bukui tengkok dia sakit saya lama dia baik. Tapi dengan beristeri di atas jalan fitnah, atas jalan maksiat, bukan jalan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, dia akan beri kesan kepada ibadat seorang itu cukup hebat. Ini sambung sikit lagi berkaitan kata-kata Huzaifah. Ditanya setengah mereka itu, ada orang tanya dia, adakah didapat oleh orang yang maksiat itu manis taat? Orang tu dia buat maksiat, masa yang sama dia buat taat. Mungkin dia baca Quran, mungkin dia sembahyang sunat, mungkin juga dia bangun malam. Adakah orang yang buat maksiat ni dalam masa yang sama dia buat taat, dia dapat rasa manis dalam ibadat? Jawab Huzaifah, dia kata apa? Maka katanya tiada oleh orang yang mencita pada maksiat. Bukan bermaksiat, cita-cita. Dia cita-cita nak buat maksiat ada di hati dia. Dalam masa yang sama dia buat taat. Orang ni tak dapat manis ibadat. Cita-cita pun tak boleh. Kalau buat ibadat lagi tak ada. Cita-cita pun tak boleh. Bila bercita-cita nak buat maksiat, dia tak akan dapat manis dalam ibadat. Ma ja'alallahu rajulin min qalbini fi jawfi. Allah tak impun dua hati dalam satu dada. Hang pilih nafsu, dapat nafsu. Cita-cita nak buat maksiat ni, ini ajakan nafsu. Bila jiwa kita dikuasai oleh nafsu, dia tidak akan dapat rasa manis dalam ibadat.
Orang yang dapat manis dalam ibadat ni orang yang ikhlas sungguh dengan Allah. Beribadat kerana sungguh-sungguh kerana Allah. Menjadi hamba kepada Allah betul-betul. Baru dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi telah menjadi pengalaman lah ahli sufi, mereka yang sungguh-sungguh mujahadah itu menentang hawa nafsu, mendapat kemanisan dalam ibadat. Lagi kuat dia punya mujahadah, lagi tinggi dia punya anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innal makarima ala hasabil makarah wa innal lazat ala hasabil mu'nat, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Sejauh mana kita menentang yang benda yang kita benci, sejauh mana kita menentang nafsu, kemuliaan dapat macam tu. Begitulah makna kata kesedapan dan kelazatan makan itu ikut kadar belanja. Belanja banyak, dapat makan sedap. Kuat kita menentang hawa nafsu, menolak ajakan nafsu, lagi tinggilah martabat yang dianugerah oleh Allah kepada kita. Jadi bila orang tanya dia, bolehkah seorang tu yang melakukan maksiat mendapat manis dalam ibadat? Takkan dapat. Bukan setakat buat maksiat, bercita-cita nak buat maksiat pun tak dapat. Ya, orang yang lawan, yang melayan hawa nafsu mata, melihat maksiat, dia takkan dapat kemanisan melihat akhbaran. Ya. Kaki yang duk layan kehendak nafsu, jalan tempat maksiat, dia tidak akan dapat kelazatan untuk pergi ke masjid. Orang yang buat maksiat, dia tak akan dapat manis dalam jihad fisabilillah. Dia tak dapat halawatul ibadah, halawatul jihad. Dia tak dapat kemanisan itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata lagi, dan sebesar-besar jahat adab murid itu, bahawa cenderung ia kepada orang yang ahli dunia, dan hampir ia kepadanya dan bersahabat ia dengan dia. Sebesar-besar jahat adab, kata dia lagi, kata Huzaifah lagi, sebesar-besar jahat adab. Apa dia? Iaitu sebesar-besar jahat adab bagi murid seorang yang berkehendak kepada kemenangan akhirat. Mungkin dia salik, dia bermujahadah, melakukan taat. Apa sebesar-besar jahat adab? Iaitu bahawa cenderung ia kepada orang yang ahli dunia. Hatinya cenderung pada ahli dunia, kasih pada ahli dunia, taat pada ahli dunia. Hati dia tu cenderung pun tak boleh. Tambah bersahabat, berkawan lagi tak boleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati kepada orang yang buat zalim, nanti kamu disambar oleh api neraka. Orang tu diri dia sendiri dia zalim. Semayang dak, menentang Islam, terlibat dengan dunia cara haram, rasuah. Orang ni kita cenderung hati kita kepada dia. Itu sejahat-jahat adab si salik atau si murid. Jadi kita boleh jadikan dia mad'u kita, tak apa. Mad'u ni kita nak dakwah dia, tu boleh. Kalau kita cenderung hati, kita teringin apa yang ada di tangan dia, teringin harta dia, teringin recommendation dia, kan? Teringin pengaruh dia. Bila cenderung ke arah itu, kita telah melakukan makna kata jahat adab. Bila jahat adab, tunggulah istidrak untuk kita. Allah tarik balik apa yang Allah bagi kat kita. Dia kena cenderung orang soleh, cenderung hati pada para alim ulama,
cenderung hati pada orang yang zuhud. Jangan cenderung hati kepada ahli dunia. Itu silaplah. Ya. Dia cenderung hati itu cenderung pada orang yang mana kita kata orang yang ahli dunia. Ya. Itu makna kita kata sejahat-jahat adab. Ya. Dan hampir ia kepadanya, hampir ia kepada ahli dunia, dah cenderung hampir selalu jumpa, rapat, berkawan, dekatlah tu, dan bersahabat ia dengan dia. Cenderung hati dekat dengan orang tu, kemudian tu bersahabat pula dengan dia. Kita telah melakukan jahat adab. Ahli dunia tak boleh, dia berjangkit. Kita berkawan dengan ahli dunia, kita pun akan jadi ahli dunia. Bila kita ahli dunia, macam mana kita nak jadi ahli akhirat? Ahlullah. Dunia dengan akhirat, dua yang bertentangan, dua yang berlawanan. Imam Ghazali kata, ibarat masyrik dan maghrib. Maghrib ni, matahari jatuh. Masyrik ni, matahari naik. Bila kita menghadap muka kita matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Menghadap dunia, membelakangkan akhirat. Menghadap akhirat, kita terpaksa membelakangkan dunia. Bila kita cenderung pada ahli dunia, Allah palingkan hati kita kepada ahlul akhirah. Kita cenderung pada hati orang jahat, Allah palingkan hati kita daripada orang yang baik. Kita berkawan dengan orang jahat, tak berkawan dengan orang baik. Kadang-kadang kita jadikan orang baik ini sebagai musuh kita pula. Ini yang jadi hari ini. Keluarlah kata-kata orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tak jujur. Dia baik macam-macam. Dia reka macam-macam. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Allah kata Al-Baqarah 221. Tak silap. Sesungguhnya hamba yang beriman, orang beriman ni hamba abdi, itu lebih baik daripada orang musyrik, orang kafir. Walau a'jabakum, walau dia itu menakjubkan kamu. Kamu rasa takjub dia, hebat dia ni. Tapi kafir. Yang orang Islam ni hamba aja. Quran kata dia boleh sanggah. Dia lupa ayat Quran yang Tuhan kata wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum tu, dia lupa. Pasal apa? Cenderung pada dunia. Tak kuasa supaya DAP sokong dia. Dapat undi. Undi punya pasal apa? Dunia lah tu. Itu dunia. Dia apa? Dia dah mata hati dia dah buta. Dia tak kenal orang beriman dengan orang kafir. Kafir harbi ni tu. Dia tak kenal lah. Dia tak kenal. Aduh, kesian. Macam apa nama di akhirat itu, fil akhirati a'ma. Di akhirat dia buta. Kenapa aku, ya Allah, di dunia dulu aku celek, tiba-tiba di akhirat aku buta. Hang buta mata hati. Hang tak nak bela orang Islam dengan orang kafir. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Allah kata, Nabi kata, Islam itu tinggi, lebih tinggi daripada orang segala sesuatu. Maka bila Allah suruh hambanya beribadat, buat satu perintah agama, kebanyakan ayat Quran tu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Makna Allah nak tunjuk orang beriman ni hebat. Hanya orang beriman lah yang boleh dipercayai, orang beriman lah yang boleh diberikan tanggungjawab, yang sanggup memikul amanah daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba orang kafir yang jujur lebih baik pada orang Islam tak jujur. Orang Islam yang jujur tak ada lah. Habis mati ke semua lah. Itu kesan daripada cenderung hati kepada ahli dunia. Allah tutup pintu hati kita, gelap gelita, teraba-raba. Dia jadi macam tu.
Allah wal a'yazu billah. Dia sesat dalam terang. Punyalah ramai ulama, punyalah banyak kitab, punyalah ramai pejuang Islam yang dia pernah duduk dalam gerakan Islam, pernah duduk dengan ulama. Tiba-tiba jadi gelap, teraba-raba, tak jumpa punca jalan. Ini bahaya dunia. Dan kata Imam Khusyairi radhiyallahu anhu, dan setengah daripada hal murid itu menjauh daripada orang yang ahli dunia, kata Imam Khusyairi. Ya, setengah daripada hal murid. Hal ni kelakuan batin, keadaan, kelakuan seorang murid yang menuntut kemenangan akhirat. Hal dia menjauh daripada orang yang ahli dunia. Kita nampak pada zahir dia tu memang, jangan pergi berkawan dengan dia, jangan kita berguru dengan dia, jangan bersahabat dengan dia, jangan kira bercara dengan dia. Bila dia ahli dunia, dia bercakap pun dunia, dia bertindak pun dunia, dia makan pun dunia, dia pakai patut semua dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi kata cinta dunia ibu segala kejahatan. Dia akan datang kejahatan. Macam-macam Nabi kata puncak ibu kejahatan tu iaitu hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu ibu segala kejahatan. Dia main macam-macam penyakit kejahatan dia akan buat. Kita berkawan dengan dia, kita rapat dengan dia, kita jadi macam dia. Kita pun jadi perangai lagu dia. Sebab itu kita kena jauh. Tengok dia lain macam ya. Pantang dapat dunia pulun, itu dah lah. Bercakap pun berkepentingan dunia. Walaupun dia alim. Yang alim ni lagi bahaya. Dia ulama hang sabar. Dia lebih tahu pada hang. Baik tu jaga-jaga. Dia punya patukan dia tu, dia patuk kita punya keyakinan tu lebih teruk daripada ulang patuk. Ulang patuk mati. Tapi orang alim patuk kita, tapi dia ahli dunia, habis. Sebab tu Nabi sifatkan orang alim ahli dunia ni sebagai dajjal, yang bukan dajjal. Aku takut bukan dajjal, lebih pada dajjal. Tapi perangai dia macam dajjal. Sebab dia itu ulama ustu, ulama jahat. Dia ulama, sepatutnya ulama ni dia kena dunia, kena akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dia kena bawa diri dia kepada akhirat, jangan bawa diri pada dunia. Sebab dia kena dunia. Dia bawa anak murid dia, bawa pengikut dia kepada akhirat dengan bawa kepada dunia. Ini tak. Dia kena dunia tu merosakkan, dia pergi hambat dunia. Ini kau. Dia lebih bahaya. Ulama ni lebih bahaya. Jaga-jaga. Betul, bersungguh-sungguh ulama sufi mengajak kita memilih akhirat. Buat satu kerana Allah, kerana mendapat kemenangan akhirat besok. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam, menanam. Biasa buat bendang. Siapa biasa buat bendang? Kita buat bendang, musim menanam. Muka com ya, tahu com, masam muka. Awak semua kena keluar. Beli benih, beli baja, beli racun, upahan tanam. Muka masam. Bila muka mana? Masam menuai. Tengok mesin padi duduk tuai padi kan. Kita duduk atas batas ban tu. Senyum. Ni nampak duit masuk. Tuai dia di akhirat. Nabi kata bukan tuai di dunia. Dunia tempat tanam. Tuai dia di sana. Kita berjalan atas dunia ni, ambil dunia.
untuk buat ibadatnya. Nak seronok berlazat-lazat tu di akhirat besok tu. Kena hakikat dunia, kena. Nak tahu dunia, kita beli ikan. Ikan apa yang mahal kali? Yang sekilo RM50 tu. Ikan apa? Mahal lah kita kata. Beli ikan RM300. 2 kilo RM300. Mahal yang ikan apa kata. Letak di tuzat. Makin lama makin busuk. Makin lama makin busuk. Makin lama busuk. Lepas tu berulat. Itu dunia. Hakikat dunia tu, ad-dunia jifatul. Dunia tu bangkai. Ambil dia ni betul nak buat ibadat dia. Jangan ambil dia untuk berlazat-lazat, bersedap-sedap. Jangan. Kita mati esok, baru kita tahu hakikat dia. Lepas tu adab orang yang salih, kata Imam Khusyairi, menjauh daripada orang yang ahli dunia. Nampak dia pelik semacam ya, dia jauh lah. Jangan duduk dekat. Yang menyakit, dia ada COVID, nama COVID dunia. Dia boleh 1 star. Kalau boleh jauh lagi selamat. Orang tu ada COVID, kita lagi jauh dengan dia, lagi selamat. Dia ada penyakit ahli dunia, kita lagi jauh, lagi selamat. Lagi dekat, lagi bahaya. Lagi dekat, lagi bahaya. Dengan ahli dunia ni, dia berjangkit. Dia. Maka bahwasanya bersahabat dengan mereka itu racun yang membunuh, kata Imam Khusyairi. Bersahabat dengan dia racun yang membunuh. Bunuh hati kita, bunuh rohani kita, bunuh perjalanan kita, kerohanian kita, suluk kita, salik kita. Dunia ni membunuh. Bila penyakit cinta dunia berjangkit kat kita, habis. Nak buat apa pun tak boleh lah. Apa benda kita buat, maka kita perhitungkan dunia. Ada dunia, okey. Tak ada dunia, jangan. Dia ni racun yang membunuh. Kerana bahawasanya mereka itu tiada memberi manfaat, dia kata, padanya tak mendatangkan sebarang faedah ahli dunia ni. Tak ada faedah bagi orang yang nak kejayaan. Kejayaan makna kejayaan di akhirat. Dia tak membantu, bahkan dia membunuh perjalanan kita. Bila ada cinta dunia ni, dia bawa penyakit cinta dunia. Bila cinta dunia, orang cinta ni baik, semua elok. Hantar tak kata apa lah, elok semua. Bila dia benci, baru nampak buruk orang tu. Masa dia kasih orang tu, kita kata lagu ni, dia kata macam ni. Kita kata macam ni, dia kata macam ni. Ada je alasan. Tapi bila dia benci, habis. Sebab keluar semua benda tak elok. Dunia gitu. Bila dia kasih dunia, dia nampak cantik semua. Yang masam pun mana? Kan kita kata ni masam ni. Tak apa, masam pun dia ada ni boleh ubat penyakit apa darah tinggi. Hanya kata macam mana, tahu ada jawapan dia. Bila ada jiwa berkenan. Kalau dia benci, dia keluar habis kejahatan kawan tu. Dunia begitu. Bila kita dah kasih dunia, nampak elok semua dunia ni pada pandangan mata kita. Ya, tak dapat mendapat. Kalau kita nak berjalan di jalan akhirat, si murid nak mendapat kebahagiaan akhirat, dia tidak akan dapat sekiranya dia mencari kelazatan dunia. Tak berimpun dua-dua ni. Tak berimpun, ibarat tak berimpun siang dengan malam. Malam siang mana boleh berimpun. Kita ambil dunia, terpaksa tinggal akhirat. Kita ambil akhirat, terpaksa tinggal dunia. Ambil dunia kadang perlu kita jalan. Pilihlah salah satu. Bukan lama hidup kita ni. Saya apa rasa sesat ya. Masa 68 tahun umur ni, dah sampai senja penghujung dah. Kita rasa sebentar sangat daripada kecil sampai sekarang ni. Bukan lama tak lama hidup kita ni. Sedang kita nak mati ya. Kadang yang mati tu lebih muda daripada kita.
lebih muda daripada kita. Kita pun tak tahu bila nak mati. Tiba-tiba kehidupan kita yang berharga itu kita guna untuk buru dunia. Jadi hamba abna'ud dunia, anak dunia, hamba dunia. Memperhambakan diri pada dunia, rugi yang amat sangat. Mari kita gunakan hidup kita yang sementara, sikit kan lama, untuk semata-mata akhirat, tempat yang kita nak tuju ini. Kita nak pergi sana, nak pergi akhirat, nak masuk kubur berapa puluh ribu tahun, bangkit padang mahsyar, menentukan bahagia celaka kita di akhirat besok. Kalau kita jadi hamba dunia di dunia ni, habis. Dunia ni Nabi tengok pada malam Mi'raj, dia ibarat mana kata perempuan tua, dah bongkok 3 arah. Perempuan tu dah tua dah, dunia ni tua sangat dah, tapi ramai orang berkenan kat dia. Sebab dia pandai make up. Dia make up muka dia bagi cekang, jadi macam anak dara. Dia pakai gaun. Dia orang tua, pakai gaun, pakai lipstick apa luar. Oh, dia make up sungguh muka dia. Dia kata ramai orang berkenan kat aku, dia kahwin dengan aku. Bila orang tu kahwin dengan dunia, aku bunuh suamiku. Dia bunuh suami dia tu. Orang yang cinta dunia ni, dunia bunuh dia hingga hidup dia tak tentu arah. Tak ada rasa nak ibadat langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, mereka lihat aku bunuh suami aku, ramai lagi berkenan dekat aku, nak kahwin juga dengan dunia. Kita tengok bagaimana manusia kan, dia kelabu dengan dunia, sesat dalam dunia ni. Ibadat tak ke mana, mengaji tak ke mana, Tuhan dia tak kenal. Dia jadi hamba dunia. Tapi ramai lagi orang nak ikut macam dia. Ramai lagi orang nak teri kat aku. Mereka tengok aku bunuh suami aku, tapi ramai lagi berkenan kat aku. Itulah dunia yang ada depan ni, manusia. Kalau kita kira lah, nak tahu tak tahu, tengok orang azan, berapa orang pergi masjid. Itu ahli akhirat, insyaAllah. Yang ahli dunia tak pergi masjid banyak orang. Yang sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan itu dengan ini, banyak orang. Itu depan mata kita. Suasana orang rebut dunia, kita nak jadi ahlul akhirah. Kita nak jadi hamba Allah untuk akhirat. Orang semua sibuk dengan dunia, kita nak sibuk akhirat. Oh, payah. Orang tutup aurat, kita nak orang buka aurat, kita nak tutup aurat. Orang tak pakai kepiah, kita seorang nak pakai kepiah, pakai serban. Tak pelik bukan senang. Sebab itu Nabi kata Islam ni gharib. Gharib ni dagang. Islam datang dalam keadaan berdagang, kembali pun dagang. Asin. Islam ni orang yang mengikut jalan-jalan ni dianggap asin. Bodoh, dunia tak mau, bodoh. Dia kata kita bodoh pula. Dia sebut daripada menteri berebut. Berebut lah. Kita tak mahu benda ni. Kita apa pun untuk akhirat. Kita berjuang untuk akhirat, untuk ibadat kepada Allah. Kita berniaga untuk akhirat. Semua kita buat untuk Allah Ta'ala, untuk kebahagiaan di akhirat besok. Jadi ya, dia akan membunuh dan tiada memberi manfaat padanya, dan menjadi kurang ia dengan sebab mereka itu. Jadi kekurangan di sudut, makna kita kata di sudut keagamaan lah. Dulu ibadat banyak, duk kawan dengan mereka ni ibadat kurang. Dulu rasa khusyuk juga sikit, ni hilang dah khusyuk. Dulu rajin mengaji, ilmu makin bertambah, ni makin kurang dah. Dulu ayat Quran dah hari hafal, bertambah-tambah ayat Quran, berkawan dengan puak-puak tu mungkin kurang. Ketinggal. Sebab dia kawan ni dia berjangkit. Dia tarik kita punya tu. Kawan tu dia tarik. Kalau kawan yang baik, dia akan menambah ketaatan kita, keimanan kita. Dia akan bantu menambah. Tapi kawan orang jahat, dia akan menarik
keberkatan yang ada kat kita ni. Amalan kita, ilmu kita dan sebagainya. Sebab itu berkawan dengan orang baik. Jangan berkawan dengan orang jahat. Kawan orang jahat dia akan berjangkit. Macam contoh berkawan dengan orang gagap. Kawan dengan orang gagap. Lama-lama dengan kita gagap. kita jadi gagap. Ya. Orang putih kata apa? Tell me who's your friend. I will tell you who are you. Habang kat aku, siapa kawan hang? Tell me who's your friend. Habang kat aku, cerita kat aku siapa kawan hang. I will tell you who are you. Aku akan cerita hang tu siapa. Melalui kawan aku tahu hang siapa. Ya. Siapa kawan hang? Kawan aku Ustaz Sidik. Ada tupai lah. Sebab kawan tu pengaruh. Ya. Kawan dengan orang baik, ibarat kawan dengan orang baik, minyak atar. Wangi tu sampai kat kita. Kawan dengan orang tukang besi, kalaulah baju kita tak terbakar, paling kurang bau peluh dia kena kat kita. Kata Nabi macam tu lah. Itulah ibarat berkawan. Jadi Imam Khusyari ingatkan kita, tak ada manfaat kebaikan agama berkawan dengan ahli dunia, dan menjadi kurang ia dengan sebab mereka itu. Apa yang ada kat kita kekurang. Kalau dulu istiqamah sembahyang jemaah, dah hilang istiqamah. Dulu boleh juga bangun malam, dah tak boleh. Dulu boleh juga puasa Isnin Khamis, dah malah tak boleh. Dia tarik, dia punya kejahatan tu tarik sikit, dia tarik kita. Ya, dia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau taat kepada orang yang lupa hatinya daripada menyebut kami. Dia surah apa? Surah Al-Kahfi. Siapa ingat? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surah Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu taat dengan orang yang hatinya itu lalai daripada ingat ke aku. Maka na amruhu furuta. Kerja dia tu melampau. Hati dia tak ingat kat Tuhan, ingat dunia. Jangan kawan orang macam tu. Jangan taat kat dia. Jangan kita taat dengan orang macam ni. Dia akan merosakkan kita. Cari orang yang hatinya ingat Tuhan, selalu berzikir. Hatinya selalu berzikir. Lidahnya basah dengan zikrullah, dengan ayat Quran. Kawan orang macam ni. Tambah kita nak buat kawan, teman rapat, nak buat isteri, nak buat suami. Cari suami macam ni, cari isteri macam ni. Dia akan bantu kita. Ini cari penyanyi. Duk menyanyi tak henti, kita macam ni. Jangan. Cari yang boleh bawa kita, mengheret kita ke arah kebaikan, membantu kita ke arah kebaikan. Jangan engkau taat wala tuti' kepada orang yang lupa hatinya dari menyebut kami. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan engkau taat pada orang yang hatinya lalai, tak ingat kepada kami, kepada Allah. Wa kana amruhu furta, dan kepada orang yang mengikut hawanya. Jadi dah tindak tanduk dia ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Sebab nafsu ni dengan dunia ni dia kancing, dia kawan rapat. Nafsu sukalah dunia ni. Nafsu mana nak suka akhirat. Kita tak boleh ikut macam tu. Dan ala pekerjaan itu amat kesalahan, amat salah, tak betul. Berkawan dengan orang ahli dunia yang lupa Tuhan, lupa ibadat. Kita berkawan dengan dia, habis rosak kita. Tak percaya apa yang tanya budak-budak tu. Yang ni macam mana ni? Yang boleh hisap dadah ni.
Kawan lah bau. Dia kata. Dia akan kata kawan. Mesti kawan lah. Rempit pun kawan. Semua kawan. Kawan tu tarik kita. Dan setengah daripada barang yang setengah daripada yang terlebih besar perkara jahat adab itu menceraikan antara segala mahkam dan hukum atas ahlinya dengan sebab memandang segala halnya. Maka kerana itulah kata muallif radhiyallahu an, iza ra'aita 'abdan aqamahu Allah biwujudil awrad wa adamahu. Jadi lepas ni kita akan bincang pula makna berkaitan seorang hamba Allah Ta'ala tu beristiqamah dengan aurat. Aurat ni wirid, kan? Itu dia. Apabila kita dapati orang yang jenis macam ni, kita rapatlah, kan? Orang yang istiqamah aurat wirid dia, istiqamah ibadat dia, cari orang macam ni, kan? Kemudian dia nak masuk tajuk baru ni, dia kata dan setengah daripada yang terlebih besar perkara jahat adab itu menceraikan antara segala makam dan hukum atas ahlinya. Dan dia tu ahli hukum, ahli makam, kita cerai, berpisah, tak rapat dengan dia, jauh diri daripada dia, dengan sebab memandang segala halnya. Tengok dia tu ahli akhirat, kita payah berkawan dengan perempuan ni, payah. Ada orang kita dia tahu tersembang-sembang dengan dia, depan dia bercakap politik, politik negara. Kalau dia bercakap macam ahli parlimen tu, dia kena kopi tu, orang semua keliling dia, semua isu dia kupas. Pang. Kita cuba tengok orang macam dia, kita rapat dengan dia, apa-apa kawan dengan dia. Kawan tu tujuan nak tarik dia, kita ajak dia masuk PAS, dia mula menunggu boleh baca apa. Payah Ustaz. Pasal apa payah? Masuk PAS kena sembahyang dia lah. Kena usrah lah apa, kena mengaji. Payah. Dia nak politik, dia tak mau Islam. Dia pisahkan politik dan Islam. Apa ya? Itu yang jadi macam ahli politik. Rasuah, jatuh-menjatuh, tekan-menekan, pijak-memijak. Itu puncak. Dalam berpolitik, dia nak ceraikan Islam. Dalam berniaga, dia tak mau ambil Islam. Dalam berumah tangga, tak mau ambil Islam. Tak boleh. Kita mesti bersama-sama Islam di mana kita berada. Tak boleh ceraikan Islam. Inna dina indallahil Islam. Din sisi Allah Islam. Din ni cara hidup, nizamul hayah. Nak hidup mesti dengan Islam. Jangan. Ini bila kita jauh diri kita daripada orang macam ni, di mana nak dapat keberkatan hidup, kan? Maka kerana inilah kata muallif, kita akan sambung insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Ni jangan lupa